Wow, banyaknya duit saya. Saya ada 5,000 yen. Saya ada 100 baht. Saya ada 10 yuan. Saya juga ada 10 Sing dollar. Banyaknya duit international ni. Apa yang kita nak buat dengan duit-duit ni? Apa pula ni? Wow, banyaknya duit-duit bubur. Apa yang kita nak belajar hari ni? Kalau kawan-kawan nak tahu apa yang kita nak belajar hari ini, jangan lupa tekan button like dan juga button subscribe. Kita jumpa sebentar lagi. Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Meletup Sejarah. Kali ini anda bersama saya Cikgu Mawi untuk membincangkan tajuk bab 10 tingkatan 5, iaitu 10.2 peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Jom kita mula. Peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa bermula daripada kelompok negara-negara ASEAN, di mana Malaysia terlibat dengan penubuhan AFTA pada tahun 1992. AFTA merujuk kepada kerjasama ekonomi dalam negara-negara ASEAN bertujuan untuk mengurangkan kadar cukai dan juga kadar tarif. Ini menyebabkan produk-produk ASEAN dapat dijual di dalam pasaran ASEAN dengan harga yang lebih kompetitif, dan keuntungan untuk Malaysia adalah kita boleh menjual kereta-kereta nasional kita iaitu Proton dan Pro 2 di dalam negara ASEAN dengan harga yang lebih murah. Seterusnya, Malaysia juga telah mengutarakan dan juga membangkitkan isu-isu berkaitan dengan dominasi ekonomi daripada negara-negara maju terhadap negara-negara membangun. Negara-negara maju yang dikenali sebagai negara G7 ini telah mengadakan sekatan dan juga halangan dalam bentuk tarif dan cukai terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh negara-negara membangun, dan ini telah menjejaskan pasaran produk-produk negara-negara membangun. Oleh itu, Malaysia telah bertindak membangkitkan isu dominasi ini dalam persidangan bangsa-bangsa bersatu iaitu PBB dan juga melalui sidang APEC. Seterusnya, Malaysia juga telah berperanan mengantarabangsakan sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam adalah sistem yang berlandaskan hukum syarak dan berbeza dengan sistem konvensional yang diamalkan di peringkat antarabangsa pada masa kini. Malaysia juga telah membangunkan sistem keuangan Islamnya sendiri sejak tahun 2001 lagi. Seterusnya, Malaysia merupakan pasaran sukuk Islam yang terbesar di dunia selain merupakan pelabur kepada dana Islam utama di dunia. Selain itu, Malaysia juga telah bertanggungjawab dengan menubuhkan INC EIF. Seterusnya, Malaysia juga berperanan dalam kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Pembangunan ekonomi segitiga ini adalah melibatkan negara-negara ASEAN yang berjiran dengan negara Malaysia. Tujuannya adalah untuk keuntungan yang diperolehi daripada projek pembangunan wilayah-wilayah tertentu ini dapat dimanfaatkan bersama dan mendapat keuntungan secara bersama. Contohnya, Malaysia juga terlibat dalam projek-projek pembangunan ekonomi segitiga seperti IMTGT, iaitu melibatkan Indonesia, Malaysia dan juga Thailand. Seterusnya, terlibat juga dalam Sijora GT iaitu Singapura, Johor dan Riau. Dan seterusnya, Malaysia juga terlibat dalam BIMP EAGA iaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Seterusnya, Malaysia juga berperanan dalam menangani kemelesetan ekonomi dunia yang berlaku pada tahun 1997 hingga 1998, di mana cara Malaysia menangani isu ini telah menjadi contoh kepada dunia. Pada masa ini, nilai mata wang ringgit Malaysia jatuh secara mendadak disebabkan oleh perbuatan manipulasi mata wang. Selain itu, pelabur juga telah menarik pelaburan mereka di dalam negara kita keluar dan menyebabkan negara kita mengalami kemelesetan yang sangat teruk.
Dikala negara-negara lain menggunakan konsep pinjaman daripada Bank Dunia atau IMF untuk membantu perkembangan ekonomi mereka yang telah merosot itu, sebaliknya Malaysia mengambil langkah yang berbeza dengan Malaysia telah menambat nilai mata wang ringgit Malaysia berbanding dolar US, iaitu $1 US bersamaan dengan RM3.80. Dan langkah ini ternyata berjaya di mana Malaysia telah keluar daripada kemelesetan ekonomi dunia, dan langkah ini telah menjadi model kepada negara-negara lain dalam menyelesaikan masalah semasa berlakunya kemelesetan ekonomi pada tahun tersebut. Baik, semua itulah tadi 5 perkongsian Cikgu Mawi dalam tajuk 10.2 Peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Jadi diharap para pelajar dapat memahami tajuk ini dengan lebih jelas, dan kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya dalam YouTube channel Meletup Sejarah. Jangan lupa tekan button like dan juga button subscribe. Kita jumpa lagi. Wow, banyaknya duit.